Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri dan juga bersama dengan tetamu undangan kita pada hari ini, Cik Safirul yang pernah bersama dengan kami. Ini nampak macam hip hop sikit. Rasanya semua orang tahulah kejayaan baru-baru ni, kejayaan pasukan negara bawah 19 tahun yang menjuarai kejuaraan AFF bawah 19 ya. Betul di Indonesia yang menewaskan pasukan Laos 2-0. Mungkin soalan pertama ni aku tanya Juf dululah. Lawan Laos ni kita tewas sebenarnya dalam peringkat kumpulan. Kita tewas 2-1 ke? Kita tewas 1-0. Sorry. Tewas dan lepas tu kita berjaya mendapatkan kemenangan 2-0 sekaligus punca juara lah. Okey, untuk orang macam kau lah Juf yang mungkin pengetahuan tentang pasukan bawah 19 ni kurang lah pemain-pemain atau adakah apa expectation kau dengan pasukan ni ataupun kau rasa sebenarnya ini biasalah pasukan bawah umur kita nak dia menempah pengalaman sahaja ke ataupun apa jangkaan kau? Keseluruhan aku selalu percaya pendapat aku untuk umur 19 tahun ni untuk memenangi kejohanan dibebankan dengan mesti menang ataupun KPI untuk layak ni aku selalu lebih kepada nak tengok congkil bakat, talent, how dia punya philosophy of playing, player mana yang bermain lebih baik. Untuk aku itulah, bukan lebih kepada untuk aku dari pembangunan. Tak tahu tu untuk aku sebab aku tak lagi-lagi to be honest sebab di AFF yang di mana ada 19 yang aku rasa macam pasukan Thailand, Vietnam sendiri pun time tu lah untuk mencari bakat. Mungkin player-player ni dia bawa pool untuk ke kelayakan Piala Asia untuk under 20 untuk akulah. Kali kedua kita champion. Betul Safirul. First time di bawah 18 di bawah Boyan Hodak. Ya, okay, ini kali kedua kita champion. 4 kali final. 4 kali final Berturut-turut. Sejak 2017. Semenjak 2017. Okey, itu antara benda yang impresif lah. Berita baik untuk pembangunan atau kau rasa macam mana Safirul benda ni? Dia orang kata apa, kalau dari segi tengok work in progress itu kan, maksudnya good signal lah. Okey. Ada signal yang baik lah, nampak macam tu lah. Tapi juga kena berhati-hati lah. Result tak menceritakan segala-gala. Kena tengok juga yang bagusnya lepas kemenangan tu ada juga komen-komen daripada dia orang kata daripada ada some talent yang menarik. Benda-benda ni lah yang mungkin memberi sedikit sinar kata kualiti yang budak-budak yang generasi ni mungkin ada positif dia. Dalam skuad bawah 19 tahun, selain Faiz, Ubaidullah merupakan pemain yang berada di skuad bawah 23 tahun di Uzbekistan. Kau rasa adakah benda ni sepatut dia dijadikan macam, yelah maksudnya dia dah ada pengalaman dengan bawah 23. Bila dia main 19 kita nampak dia very steady, orang kata ada pengalaman semua. Adakah benda ni sebahagian dari pembangunan tersebut yang patut kita buat selalu? Dia sebenarnya kena lebih daripada tu. Maksudnya selepas AFC bawah 23 tu, bila kita nak start camp bawah 19 tu, pandangan aku secara peribadi sebenarnya ada beberapa pemain yang dalam bawah 19 punya squad ni could have kuatkan tim bawah 23 masa pergi AFC bawah. Aku rasa sebab dia orang punya profile, dia orang kan boleh bagi sedikit macam nilai tambah based on pemain-pemain yang ada, sama ada backup ataupun kalau jadi time yang AFC under 23 ramai budak tak menjadi, dia orang ni boleh masuk dan fresh. Kita hanya boleh buat macam tu bila kita selalu panggil camp. Imagine kalau katalah squad berat under bawah 23 tu boleh panggil camp sekali dengan camp under 19, buat dekat satu tempat macam AMD kat Gambang aja, you akan ada pool yang lebih besar untuk tengok. Betul. Dan option you lebih lah. Tapi malangnya ia tak jadi, tapi benda dah lepas, nak buat apa. Tapi we could have buat preparation dengan lebih baik untuk memastikan generasi tu ada 23 dengan under 19 tu akan, orang kata kita akan buat selection yang lebih baik dan kita boleh nampak persaingan daripada kedua-dua squad instead of just satu. Ada bunyi-bunyi yang mengatakan okey, ini bawah 19, kita menang apa semua kan, bawa masuk final. And then tapi bila naik ke bawah 23, ada menang, ada tak menang. Tapi bila ke peringkat senior pula, susah kita nak terjemahkan. Maksudnya konsistensi tu untuk mendapat kejayaan di peringkat senior.
Itu yang Safiro cakap awal tadi tu, kita tak boleh tengok result sahaja masa bahagian di bahagian bahu umur ni lah kan. Tapi apa komen kau tentang, bukanlah nak kata di mana silapnya, tapi apa kesinambungan tu yang kau tak nampak yang boleh kita improve lah ataupun perbaiki, kau rasa? Untuk aku sendiri, aku rasa tak fair untuk compare macam tu. Macam untuk bawah 19 kau boleh champion, lepas tu kenapa senior team tak? Aku rasa banyak faktor kot. Aku rasa dari cara permainan, filosofi coach tu sendiri lain lah. Kalau Kim Panggon pun bawa under 19, under 23 dan senior team. Macam kalau Vietnam dia under 23 dengan senior team dibawa orang sama kan, contoh. Then kau boleh macam nak compare lah, tapi nak compare directly macam tu aku rasa tak logik lah. Kalau lagi bahasa yang lebih tepat, orang tu banyak faktor lain lah. Ataupun Safirul, orang kata dia satu kemungkinan kemuncak terlalu awal, ataupun mungkin pemain-pemain muda ni jarang dapat peluang bila dia dah meningkat umur dia. Macam mana? Apa komen kau? Aku berpandangan sebaliknya. Ramai orang berpandangan, alah kita age group muda ni bolehlah senang menang, tapi bila senior tu selalunya in general itu dia punya bunyi lah. So sampai aku dah macam penat mendengar macam tu kan. Sebab dia tak teliti betul-betul. Bila pemain-pemain di seluruh Asia ni masih berumur, katalah dia tim bawah 17 ataupun bawah 19, player-player yang power dia orang tu masih berada di negara masing-masing. Dia belum pergi ke Europe lagi. Yang power-power semua tu bila dah ke Europe, sebab tu kadang-kadang bila kita main kejohanan-kejohanan yang tak penting di peringkat senior, player-player ni takkan balik daripada Europe untuk main. Especially pemain-pemain yang bawah 23. So actually persaingan dari segi talent kan, yang kalau kita nak benchmark betul-betul dengan di Asia Tenggara dengan di Asia, kita sebenarnya boleh bersaing dengan yang terbaik di Korea ataupun di Japan apa semua. Senang nak benchmark. Satu lagi, kita hanya terlalu fokus kepada tahun-tahun yang mana kita ada national assignment. Maksudnya, okey, tahun ni kena ada kelayakan AFC, tahun depan dia tak ada. Kan dia AFC dia selang setahun. Kan World Cup bawah 20 pun semua selang tahun. Sebab tu kita punya fokus, setiap kali kita nak ke kelayakan AFC, buat camp. Tahun lepas tu tak buat camp, tak apa. Negara-negara lain di Asia Tenggara ni setiap tahun buat camp. Tak kira lah dia orang ada national assignment ataupun tak. So you akan banyak hilang talent. Hilang time apa semualah. Dan kena ingat kejohanan Asia Cup dengan yang kejohanan Asia Cup bawah umur. Kejohanan Asia Cup bawah umur nak qualify lebih susah kerana tim dia 16 tim je. Senior team lebih banyak chance untuk qualify. Orang selalu ingat sebaliknya. Tapi actually nak masuk ke AFC bawah 19 ke apa ke, 16 tim je. Itu hakikat lah. That's reality. Dan kita dah berjaya on merit untuk layak ke AFC bawah 23 baru ni. Kemudian sebelum tu pun kita dah layak ke AFC yang tak jadi tu. Under 20 cancel Uzbekistan cancel sebab COVID tu, layak secara merit juga. So ada tanda-tanda yang kita dah okey sebab kita layak secara merit ke AFC lah. Tapi kalau khusus untuk AFF bawah 19 kali ni, korang kena ada satu lagi faktor. Australia ialah pasukan yang paling successful dalam AFF bawah 19. Betul. Dia orang dah champion 5 kali. Betul. Tapi kali ni dia tak ada. Tahun yang dia ada, kejohanan tu akan jadi tougher untuk semua negara-negara ASEAN yang lain. Tahun yang dia tak ada, korang boleh huri-huri lah sikit. Tapi kenapa ada tahun yang dia ada, tahun dia tak ada? Ini lah sebab aku ni selalu kritik AFF bab ni. Kau dah terima negara tu dalam konfederasi kau, kan? Tapi kau bagi freedom untuk dia sekejap masuk, kejap tak. Kejap masuk, kejap tak. Kan? Dia rasa tak ada benefit, tak payah masuk Lepas tu ada tahun yang last minute decision baru nak masuk. Macam batch Lokman masuk final AFF bawah 19 jumpa Australia 1-0. Tapi group stage menang Australia 3-0. Yalah, at least ada dia punya persaingan tu lah kan. That was the year 2019 tu, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia kita masuk final kedua-dua, AFF bawah 19 dengan AFF bawah 15. AFF bawah 15 champion Australia ada juga tu. Menang 3-0 juga.
AFF bawah 19 kalah naik juara. Dan juara. Tak kalah. Okay, itu faktor-faktor yang banyak faktor lah Kena senang. teliti lah. Kena teliti lah. Maksudnya bukan it's not a direct comparison yang macam kalau junior power under 23 dengan senior pun kena power sebab dia banyak faktor lah Ya. Okay, kita nak kenal sikit pemain-pemain pemain-pemain bawah 19 tahun ni yang aku tahu kapten pasukan adalah daripada pasukan JDT 2, Aisyah Hadi, yang dinamakan sebagai pemain terbaik kejohanan. Jufri, kau ada kenal lagi siapa-siapa yang kau rasa yang kau kenal dalam skuad tu? Aku kenal sebab Amir pernah interview dia lah, Omar Ryan ni. Itu sebab daripada Red Star Belgrade lah. Sanami lah. Anak-anak. Okay, selain tu Sejujurnya bila dah start aku tengok AF campaign ni few games baru aku kenal lah captain tu actually. Captain dan dia agak regular di JDT 2. Aisyah. Aisyah memang regular di JDT 2. Ada 2 orang JDT 2 yang regular, iaitu Adam Farhan, Yub, yang main winger sebelah kiri. Dan Aisyah. Okay. Dan Aisyah. Dan Aisyah juga dipanggil oleh Brad tapi tapi dia injured. Okay. Dalam camp dia injured. Dan aku kenal Najmuddin. Najmuddin adalah JDT 3 striking partner Lokman masa AFC bawah 16 tahun 2018 dengan Tiong Kim dulu. Yes, betul. Dia 1 tahun muda daripada Lokman, tapi dia kena ACL lah. Ya, dia kena ACL masa perlawanan Piala Presiden tahun 2019 sebelum Covid tu. Okey, lama jugalah dia berehat dia ACL. recovery lama lah juga. Dan tapi untuk engkau Zafirul, kau tengok kejohanan ni secara keseluruhan. Okey, kita tahu Aisyah Hadi pemain terbaik, tapi untuk engkau lah, mungkin kau ada beberapa pemain yang kau rasa yang impress kau lah, yang kau rasa siapa kau rasa? Ada? Kalau tengok tim yang Coach Hassan bawa ni, kalau korang perasan lah, dia memang tak banyak bermain di tengah-tengah. Dia orang memang direct transition. So bila bola dapat dekat Najmuddin ataupun Adam Farhan ataupun Alif Izzuan ataupun Haikal Hakimi tu, dia orang akan main 2-3 touches je. Maksudnya ada risiko akan hilang bola, tapi berbahaya kepada pihak lawan. Tiap-tiap kali dapat macam on the break tu, seolah-olah something akan jadi atau there will be a shot. Inilah yang terjadi masa game lawan Vietnam. So Vietnam dengan Thailand, 2 pasukan yang suka main passing kiri kanan, semua move the ball around. Tapi setiap kali in transition, in attack, dia orang memang expose lah tu. So kita clinical. Sebab tu pada aku attacking power stay very very good, very strong. So maksudnya dia orang membuat sesuatu, mengambil peluang untuk create chance. Kau boleh nampak strength ataupun kekuatan Najmuddin lah kot, yang melarikan bola. Depends lah. Haikal Danish. Kalau di sebelah kanan memang Najmuddin. Seolah-olah dia tu winger lah. Dia winger yang turun bawah naik. Dia kerja keras. Dia kerja keras. Tapi bila dia nampak bola, dia dapat bola, dia akan cuba sedaya upaya gunakan speed dia ke apa ke, atau combination atau run to space ke, untuk progress ke depan. Itu Najmuddin. Sebelah kiri pula ialah Adam Farhan, yang pada aku ialah yang paling talented dalam skuad lah. Cumanya Pimaniam dulu masa dia orang champion AFF bawah 15, Adam Farhan digunakan di left back. So left back sekarang ni dah main nombor 7. Kan? Sebelum kejohanan, pemain muda Omar Ryan yang sedang berkelana di Serbia banyak diberikan perhatian. Macam kita orang pun pernah ada interview dia lah. Sebab dia bersama dengan pasukan Red Star Belgrade, tapi rasanya dia akan menandatangani kontrak masa dia umur 18 nantilah. Dan banyak perhatian lah yang diberikan. Namun beliau tidak dapat berada dalam skuad utama jurulatih Coach Hassan lah secara konsisten. Kau rasa Zafirul, ataupun mungkin tak tahulah, kau rasa sebab masa yang singkat ataupun mungkin dia tak biasa dengan kita punya climate ataupun environment, Juf, ataupun kau rasa macam mana? Ataupun Coach Hassan rasa macam peluang ni lebih baik dia rasa dibagi ke player yang pemain yang dia kenal? Ya, untuk pendapat aku rasa Coach Hassan Sazali sendiri, aku rasa dia dah ada tactical dia yang di mana dia nak main cara macam mana dan player yang mana. So untuk Omar Ryan ni aku rasa dia bawa juga adalah untuk memberi orang kata additional, kalau apa adaptation kepada tactical dia lah. Sebab player mostly dia pun, sebab
Sebab Kim Chan kita tahu Hassan Sazali ni dia handle squad project FM MSN juga kan. So dia kenal lah player-player yang dia nak main. So aku rasa mostly player Selangor dengan JDT. Mostly sumbangan dia memang daripada 3 tim ni kan. So aku rasa dia dah Selangor, JDT dengan project MSN. So aku rasa dia dah kenal. Omar Ryan ni aku rasa bukanlah dia tak dapat tu sebab dia tak bagus. Aku rasa ketentuan dalam tim tu, dalam sesuatu perlawanan tu, tactical tu dia dah tahu orang dia nak pakai. So aku rasa Omar Ryan tu mungkinlah kesesuaian tu tak ada untuk that time. Bukanlah aku rasa dia tak cukup bagus dan dia tak, sebab tu dia tak dapat minit untuk game. Ada a few game juga dia dapat main untuk tu. Yes. Okay, macam kau Saf, kau rasa macam mana? Sebab orang, yalah biasalah pemain yang main luar negara, macam Lokman juga, orang akan beri perhatian yang lebih. Bila dia tak main, orang penyokong tanya, Hafsal tak main, kau main kat Serbia apa semua, apa komen kau Saf? Mula-mula tu bila dengar kata Omar Ryan dipanggil juga sebab dia ada reputasi dia, sebab ramai orang dah bercakap dengan dia apa semua. So of course lah, ramai yang tertanya-tanya kan, ataupun seolah-olah fan ni dia kata mesti panggil lah Omar Ryan, mesti. Bukan saja Omar Ryan, dia suruh panggil lagi yang mana lah, kita punya Malaysia yang mana main-main mana yang ada kat Spain apa semua tu. So aku selalu macam ni lah, selagi kita tak tengok budak tu kan depan mata sendiri, kalau setakat video jelah aku tengok. Tapi aku tengok training dan 2 friendly, satu yang dekat JB lawan Singapura dengan UiTM sebelum dia orang pergi Indonesia. Pendapat peribadi kan, level tak sampai lah dengan dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi dalam masa yang sama kena bagi benefit of the doubt juga, sebab kalau aku tengok video-video yang aku tengok dekat YouTube tu, dia bermain position 6, 8 macam tu, banyak midfield kat tengah. Betul. So bila friendly aku tengok masa ke UiTM, dia kena masuk winger second half ni winger. I see. Tu lah nampak selesa dia main 6-8 lah. Video yang kita tengok, betul aku setuju yang part tu. Dia banyak pegang bola, lepas tu distribute bola dan sebagainya. So I was expecting dia akan main di position tu lah. So dia jadi macam seolah-olah macam utility player yang winger macam tu. So tapi based on tournament ni, kira pada aku tak adil lah untuk aku macam judge 100%. Mungkin dia ada lagi yang dia belum tak dapat bagi hari tu, ataupun sebab tu cakap kata camp banyak kali ni diperlukan. Yes. Kau rasa akhir sekali lah squad aku tanya Juf lah, squad Hassan ni berjaya tutupkan mulut orang yang tak percaya ni lah. Orang yang tak percaya ni, ataupun sebenarnya mulut Amir lah. Ataupun kau rasa sebenarnya ini normal sebenarnya, ataupun yalah ini proses pembangunan. Macam mana kau rasa? Okay, first kali kalau tengok pada result, okay lah, mungkin aku tak tahu macam mana orang minta nak menang. Untuk aku first 2 game dah menang, lawan Singapore draw, dan kalau yang tak tengok game grouping masa Laos pun kita tak pakai full team pun, dan Laos score is penalty. So untuk aku lah, yes. So aku lah ni bila kau tanya pendapat aku, so aku rasa fair game lah untuk kalangan Laos tu, sebab Laos pun memang champion of ni. Dan masa lawan Vietnam aku rasa dia orang mempersembahkan, biasalah dah semi final, totally different daripada grouping. Dah membuktikan lah, aku nampak they show something different lah for semi final. Dan obviously bila final dia dah masuk, dan memang different game lah dengan Laos yang masa masa grouping tu pendapat aku lah. So faktor yang paling besar sekali tu ialah, mula-mula aku pun ingat takkan sampai bila-bila nak salahkan Padang, tapi 2 Padang ni berbeza. Padang yang dia orang main dekat Madya Senayan tu 3 game tu memang out gila. Memang tak boleh nak control bola langsung, memang tak boleh. So selalunya Padang-Padang yang dia orang cakap kata standard stadium mini Shah Alam Padang tu. Memang tu. So dia orang kata memang apa-apa yang plan dia orang buat masa training semua tak jadi, dan apa yang tim-tim yang lemah, yang tak steady, Padang-Padang yang macam tu kadang-kadang boleh nampak macam bagus. Yalah, sebab kalau tim tu jenis yang main lagi direct lagi senang lah kan untuk dia main. Tapi ada segelintir penyokong mengatakan Coach Hassan ni dia tak dari segi mutu kawalan bola, tactical tu sendiri. Macam mana kau rasa? Macam mana Saf? Kau rasa itu bukan tactical dia ataupun memang macam mana? Aku masa tengok 3 game awal kat group stage tu, memang aku maki-maki je.
masa tengok game. Kecewa lah juga Sebab nampak macam budak ni main lah. tak boleh main langsung, tak ada satu combination langsung, passing pun tak sampai dekat. Tapi bila aku message dia orang cakap malam tu tanya macam mana, cakap kata bos teruk sangat pandang bos, memang tak boleh. Kita cuba nak bermain tapi memang tak boleh. So dia kata kita kena try buat benda-benda yang kita tak plan sebelum ni, sebab masa persediaan singkat sangat. So kita tak ada macam plan B kalau nak main long ball ke apa ke. So dia orang cakap kita nak pergi sana nak tunjuk talent. At this age they understand these players. Kata dia orang nak tunjuk apa yang dia orang boleh buat. So bila sampai kat sana dia orang kena hadap benda-benda yang okay, kita macam mana pun kena dapat result dulu kan. Mindset tu masa bertukar. So yalah, kita mudahlah kita nak cakap kata kau ada apa ni, kau pandai-pandai lah adjust kau kan, takkan. Tapi tak semudah itu. Tak semudah itu. Tapi kau rasa macam mana masa depan budak-budak ni? First kali squad ni macam Safirul cakap, bila every year dipanggil untuk camp, bila 3 generasi yang Safirul explain tadi, aku rasa harapan dia lebih gel. Dan untuk aku tengok juga ada interview Coach Azadi tu, qualifying nanti moving forward, next year qualifying kita group bersama Korea Selatan, Mongolia dan juga Sri Lanka. So coach dah cakap kita nak cuba yang perlawanan utama nak cuba curi point daripada lawan Korea Selatan. So untuk aku kat situ kita boleh tengok sikit lah kalau ada improvement. Untuk aku lah, it's still untuk level aku tak ada pressure juga. It's not about, but want to see, macam Safirul cakap, benda ni ada time, kita ada satu long term, so dia boleh compile player, dia boleh ada few times of training camp, dan kena nampak lah sesuatu perubahan yang lebih baik lah. Saf? Aku kalau katalah betul Sri Lanka tarik diri, dia menjadikan lebih sukar untuk qualify, sebab 3 je dalam grup tu, dia sukar. So aku nak take this opportunity untuk melontar cabaran tu dekat budak-budak ni lah. Kalau they can get a result against Korea, InsyaAllah we qualified. And okay lah, maksudnya kalau dapat layak tu, dapat another platform untuk tunjuk bakat. Itu yang paling penting. Betul agree. Kita tak adalah mengharap mungkin budak-budak ni nak masuk semifinal ke, ataupun ada ke harapan tu, ataupun kalau ikut KPI F30 memang kena layak ke World Cup bawah 20. Oh ya itu KPI F30 kan, tim ni. Tapi secara personalnya kita mahu melihat player-player ni progress lah progress. Dan kau rasa kejayaan anda bawah 19 ataupun okey lah sebelum ni dengan Boyan, lepas tu bawah 15 dah pernah menang, adakah ini kejayaan NFDP? Macam aku cakap, dia ada signal-signal yang bagus yang menyatakan program ni kalau menunjukkan positif lah. Masalahnya kita nak banding program ni dengan program yang terdahulu. Terdahulu tak ada program. Tak ada Harimau Muda. Yelah, Harimau Muda tu satu squad je. It's not program. Susah nak bandingkan begitu. So kalau nak bandingkan program, so ni nak bandingkan daripada yang tak ada ke ada. Memang perlulah. Memang nampak ada signal-signal yang kata memang nak cakap bagus sangat pun samalah juga. You nak bandingkan dengan yang tak pernah ada, macam mana nak cakap kata NLDP ni okey, dia punya resepi ni memang memang bagus, memang kita tak juga. Itu yang menjadikan susah. Tapi dalam dua keadaan tersebut, bila sesuatu yang tak ada dulu dan ada sekarang, at least pilihlah yang apa yang ada dan tambah baik, barulah kita boleh progress. Tapi jangan pula nanti bila bawah 20 ni kalah dekat Piala Asia, NFDP okey kita cancel lah, kita cancel. Tak boleh macam tu. Bagi akulah tak boleh lah macam tu, because takkan kau nak laungkan NFDP ni bagus bila menang je. Maksudnya itulah tu masalah dengan kita. Potong sikit. Kadang-kadang okey katakan dia orang tak qualified pun, tapi untuk aku, bagi aku aku mengukur kejayaan budak-budak ni, squad ni, kalau mungkin ada 5 atau 6 orang yang dapat sign professional contract main Liga Super, okey lah. Pun seorang ke dapat main luar ke, main luar, ada yang few dapat main Liga Super. Aku rasa itulah yang kita nak. Kita nak yang talent, sentiasa lahir je. Pada aku, signal yang paling power sekali ialah tahun lepas MVP MFL
Jep. ialah seorang pemain yang berumur 19 tahun. Betul? Yang juga program NMDP. Yes. Walaupun tak sempat lah sampai AMD kan. Yep. Dia AMD juga, tapi dia keluar kat ujung-ujung tu pergi JDT. Okey. Tapi dia memang daripada kecil daripada situ. Yep. Dan dia dibagi MVP tu bukan di kalangan yang sebaya dengan dia je. Betul. The best player in Malaysia. Betul. In Liga Liga Super, Domestik. Liga teratas kita Pernah tak Liga jadi utama yang ya. umur macam tu sebelum ni? Keadaan tu tak pernah terjadi. Ni Tak ada lah kot. bulan depan ada AFF Under 16 pula. So kalau jadi apa-apa AFF Under 16, lepas tu kena pula Yes. program. So tak boleh macam tu. Kita tak boleh berdolak-dalik. Kita kena teruskan usaha untuk find out macam mana kita nak tambah baik, apa kekurangan dia. So barulah kita boleh progress. Selagi kelab-kelab semua tak buat development. Ada satu lagi soalan, tapi ni tak, bukan inilah. Katanya ada liga baru. Tapi kita cerita hari lain lah. Aku rasa itu sahaja kita punya perbincangan pada malam ni. Aku ucapkan terima kasih kepada Safirul dan juga Jufri. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.